Astaghfirullahalazim. 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 Uhaikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburas kalimatan takhruju min afwahihim in yakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihazal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa nusallim ala rasulil mustafa al-qail idza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in yaqul Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang dihormati pengerusi masjid serta ahli jatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan nikmat yang seluas-luasnya Allah taala kurniakan kepada kita. Masih lagi Allah taala kekalkan untuk kita akan dua nikmat yang besar, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Dan sentiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua nikmat ini sentiasa mengiringi kehidupan kita, khususnya di saat kita bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga
diberikan kepada kita nikmat kesihatan yang baik dan kelapangan masa untuk sama-sama kita bertamu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat sama-sama kita menyempurnakan solat fardu maghrib berjemaah, dan sementara nak menantikan solat fardu isya, dapat kita menyempurnakan akan dua sunnah Nabi yang besar. Yang pertamanya, beradanya kita di rumah Allah Ta'ala dalam keadaan berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Dan yang keduanya, dapat kita menyempurnakan akan salah satu lagi sunnah Nabi yang besar, yakni majlis ilmu. Untuk sama-sama kita menekuni akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis ini, yang setentunya insya-Allah apa yang disebutkan oleh baginda, sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, kita mendapat 4 keberuntungan. Keberuntungan yang pertama, alaihimus sakinah. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebesar-besar ketenangan. Kita mengharapkan agar ketenangan ini berkekalan sampai sehingga mana kita tenang untuk menyebutkan kalimat La ilaha illallah ketika mana kita diambang sakaratul maut. Keberuntungan kedua yang Nabi sebutkan sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, ghasyiatur rahmah. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebesar-besar rahmat. Mudah-mudahan rahmat yang kita miliki pada malam ini melayakkan untuk kita ditempatkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiganya, wahafathumul malaikah. Bersama dengan kita para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa mendoakan pengampunan untuk kita insya-Allah. Dan yang keempatnya, wa zakarahumullahu fi man indah. Setentunya nama-nama kita disebut oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala di langit sana insya-Allah. Baiklah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyambung perbahasan kita yang lepas berkaitan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, merujuk kepada tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Seingat saya yang lepas, kita membacakan akan satu hadis berkaitan tentang 10 tanda kiamat besar. Hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Khuzaifah ibn Asid al-Ghifari, yang satu ketika dia bersama dengan sahabat yang lain sementara nak menantikan kedatangan Nabi, sempatlah di kalangan sahabat ini berbicara seketika. Dan ketika mana Nabi sampai, Nabi pun tanya kepada mereka, apa yang sedang kamu bicarakan itu? Lantas kami katakan kepada baginda, ya Rasulullah, kami sedang membicarakan tentang Yaumus Sa'ah, tentang hari kiamat. Lantas baginda Rasulullah SAW pun bersabda, innaha lan takuma hatta tarona qablaha asyara ayat. Takkan berlakunya kiamat selagi mana kamu akan menemukan akan 10 tanda besar, iaitu kata Nabi, ad-dukhan, akan keluarnya ad-dukhan, wad-dajjal, akan keluarnya ad-dajjal, wad-dabatul ardh, binatang melata yang berkaki 4 yang akan keluar daripada perut bumi, wa tulu' syams min maghribiha, akan terbitnya matahari daripada arah barat, wa nuzul Isa ibn Maryam
akan turunnya Nabi Allah Ta'ala Isa ibn Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Wa salasata khusuf, akan berlakunya 3 kejadian yang disebutkan khusuf. Di sini ulama memaknakan khusuf ni ada 2 makna. Pertama, dimaknakan khusuf ini dengan gerhana. Sama ada gerhana matahari ataupun bulan. Dan satu lagi disebutkan khusufin ini diberi makna gempa bumi. Maknanya makna yang tepat pada hadis ini akan berlakunya gempa bumi di 3 tempat. Iaitu khasfun bil masyriq, gempa bumi daripada arah timur. Wa khasfun bil maghrib, gempa bumi yang berlaku daripada arah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, gempa bumi yang berlaku dari semenanjung Arab. Kemudian Nabi sebutkan lagi, wa akhiru dzalik narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim, akan keluarnya api daripada negara Yaman yang akan menghambat manusia sampai ke tempat perhimpunan mereka. Ataupun ada sebahagian riwayat mengatakan akan keluarnya angin sejuk, yang mana angin sejuk ini akan menerpa ke atas seluruh manusia dan akan memberikan kesan terutamanya ke atas orang-orang beriman dan juga orang-orang Islam, hatta yang memiliki iman sebesar zarah sekalipun, kesannya akan berlakunya kematian. Kita orang-orang beriman akan mati. Maka tak memberi kesan angin sejuk ini kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang paling jahat di muka bumi Allah Ta'ala. Mereka tak terkesan dengan kematian. Bahkan mereka semua ini akan hidup dan akan menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri tentang hari penghancuran. Ini 10 tanda yang Nabi sebutkan. Maka sebelum kita nak menceritakan lebih detail akan 10 tanda kiamat besar ini, sedikit kita nak menjengah berkaitan tentang tanda-tanda kiamat kecil yang Nabi sebutkan, dekat 100 tanda-tanda kiamat kecil. Dan hari ini kita perlihatkan hampir semua berlaku, kecuali yang tak berlaku kemuncak tanda kiamat kecil lah. Iaitu antaranya keringnya sungai Furat, antaranya kedatangan Imam Mahdi yang kita akan bahaskan. Sebelum kita nak menceritakan tentang itu, sedikit kita nak menyelusuri akan satu hadis, yang mana dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 2 tanda kiamat kecil. Dan insya-Allah kita akan bahaskan akan kedua tanda ini. Hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang menceritakan qol bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Sayyidina Umar menceritakan, satu ketika mana aku duduk di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari tiba-tiba iza tala'a alaina rajul, tiba-tiba masuk seorang lelaki yang bila kami lihat akan lelaki tersebut, kami jadi terpaku, kami jadi terkaget seketika melihat akan keadaan yang ada pada lelaki tersebut. Bagaimana keadaannya? Iaitu syadidu bayadis, siap dalam keadaan dia ini mengenakan pakaian yang teramat-amat putih. Mengenakan pakaian yang teramat-amat putih. Putih ini bersihlah, berseri. Itu sebab kalau kita nak nikahkan orang, tuan-tuan, kebanyakan pengantin ini akan mengenakan pakaian putih. Dinampak serinya lah. Hatta kita ni yang
kali kedua kahwin pun ataupun kali ketiga pun nak akad nikah pun kena pakai baju putih. Baru naik serinya baju putih. Ya. Maka dia mengenakan pakaian yang berwarna putih, berseri putihnya. Syadidu sawadi sya'ri, dalam keadaan rambutnya teramat-amat hitam. Rambutnya teramat-amat hitam. La yura alaihi asaru safar, dalam keadaan kami lihat tak ada sebarang tanda yang lelaki ini datang daripada permusafiran yang jauh. Tak ada tanda. Biasanya sama ada permusafir yang jauh ke ataupun yang dekat, biasanya debu-debu melekat kat baju. Tetapi diperlihatkan bajunya sedikit debu pun tak melekat. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan bila ditanya di antara kami, seorang pun di kalangan kami tak kenal akan lelaki tersebut. Tetapi kami lihat dalam keadaan terpegun melihat suasana yang ada padanya. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sehingga mana lelaki ini masuk dan duduk berdepan dengan baginda Rasulullah SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia mendekatkan akan kedua lututnya dengan lutut baginda. Maknanya dia rapatkan lutut dia ini dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fahizaini, dan dia meletakkan akan kedua tangannya di atas pahanya. Lantas ditanya kepada Nabi, lelaki ini tanya kepada Nabi akan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Daripada 5 pertanyaan, ada 1 pertanyaan yang Nabi tak mampu nak jawab. Apakah pertanyaan tersebut? Kita akan lihat nanti. Pertanyaan yang pertama yang ditanya kepada Nabi, iaitu fa akhbirni anil Islam. Khabarkanlah kepada aku tentang Islam. Maka Nabi pun jawab, Islam itu adalah sekian. Panjang lebarlah jawapan Nabi. Kita tak bahaskan akan jawapannya. Kita nak bahaskan akan persoalan yang keempat tu, ataupun persoalan yang kelima yang ada kaitan dengan topik perbicaraan kita. Pertanyaan yang pertama, fa akhbirni anil Islam. Khabarkanlah kepada aku tentang Islam. Maka Nabi pun sebutkan Islam itu adalah sekian. Sampai tahap lelaki itu berpuas hati dengan jawapan Nabi. Maka ditanya kepada Nabi pertanyaan yang kedua pula. Fa akhbirni anil iman. Khabarkanlah kepada aku tentang iman. Maka Nabi pun jawab, iman tu adalah sekian. Panjang lebar jawapan Nabi. Sampai tahap lelaki itu berpuas hati dengan jawapan Nabi. Kemudian ditanya kepada Nabi pertanyaan yang ketiga. Fa akhbirni anil ihsan. Khabarkanlah kepada aku tentang ihsan. Maka Nabi pun jawab, ihsan tu adalah sekian. Sampai tahap lelaki itu berpuas hati akan jawapan Nabi. Hadis ini familiar. Saya yakin tuan-tuan dah hafaz akan hadis ini. Hadis ini juga disebutkan hadis Jibril. Kita familiar lah dengan hadis ini. Baiklah. Kemudian ditanya kepada Nabi pertanyaan yang keempat. Yang ni yang dikatakan bila ditanya kepada Nabi, Nabi tak mampu nak jawab. Apakah yang ditanya kepada Nabi? Fa akhbirni anisa'ah. Khabarkanlah kepada aku tentang hari kiamat. Ditanya kepada Nabi tentang hari kiamat, bilakah berlakunya kiamat dan sebagainya. Maka yang ni Nabi tak mampu nak jawab. Kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Hatta
malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk meniup sangkakala pun tak tahu bilakah berlakunya kiamat. Siapa malaikat yang tiup sangkakala, tuan-tuan? Malaikat Allah Israfil kan. Yang sehingga hari ini malaikat Allah Israfil bersiap siaga, meletakkan hujung sangkakala itu di depan mulutnya dalam keadaan dia mendongakkan kepalanya, menanti akan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah mengerdipkan akan matanya sampai tahap begitu. Kerana dalam keadaan sentiasa bersedia menantikan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya malaikat yang meniup sangkakala pun tak tahu bilakah berlakunya kiamat. Begitu juga dengan malaikat Allah Jibril AS pun tak tahu bilakah berlakunya kiamat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Cuma apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Nabi tak kata, aku tak tahu, entahlah jawapannya. Cuma Nabi mengungkapkan satu ungkapan yang cantik lah. Apa kata Nabi kepada lelaki tersebut? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Apa maknanya, tuan-tuan? Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya orang yang tanya tu lebih arif daripada yang kena tanya. Itu jawapan Nabi. Saya pernah gunakan jawapan ni, tuan-tuan, ketika mana temu duga. Temu duga nak sambung tauliah jurunikah. Rupanya, tuan-tuan, nak sambung tauliah jurunikah ni, dia biasa mati 2 tahun sekali. Setiap kali nak hidupkan, punya rumit. Kita kena buat check up. Check up satu badan, tengok penyakit, tengok darah, tengok air kencing dan sebagainya. Itu seperkara. Yang kedua, kita akan melalui sesi temu duga berbentuk penulisan. Kena menjalani satu peperiksaan. Peperiksaan soalan objektifnya ada 60 soalan. Kat sini siapa yang jurunikah dia tahulah. Kena jawab 60 soalan objektif. Masya Allah, soalannya boleh tahan susah, tuan-tuan. Macam-macam, bukan sekadar bab munakahat. Apa jua bab yang ada, termasuklah tauhid, bab akidah, tentang ahlul sunnah wal jemaah pun ditanya. 60 soalan. Daripada 60 soalan, ada 15 soalan yang berbentuk mengelirukan, susah. Pilih jawapan mana yang betul, tulis. Daripada kenyataan di atas, manakah yang lebih tepat? Oh, ini lagi pening kepala. Saya duduk kat belakang, tengok Pak Imam yang otai, jawab, garu kepala, tuan-tuan, pening kepala nak jawab. Yang dah umur 65 tahun, 68 tahun, kena jawab 60 soalan objektif. Tak kepening kepala. Kemudian ada soalan subjektif pula. Ada 3 soalan, jawab 2. Soalan bentuk karangan, disiapkan kertas kajang untuk jawab. Soalannya, Masya Allah, macam STPM, tuan-tuan. Lagi garu kepala. Bila keputusan keluar, daripada ramai-ramai yang ada, 4 orang je yang lulus. Yang lulus termasuklah saya dan ada 3 orang lagi. Maka diberi peluang untuk periksa lagi, untuk kali kedua, ujian kali kedua ni. Itu seperkara lah. Dan minggu berikutnya, ada temu duga berbentuk lisan. Ni yang paling takutlah, berbentuk lisan. Maka dipanggil di kalangan tuan-tuan qadi. Setiap daerah datang untuk menemu duga kami lah. Termasuk ketua panel iaitu Timbalan Mufti Negeri Johor, Tuan Haji Faisal.
Rupa-rupanya masing-masing takut janganlah kena dengan timbalan mufti kan. Kalau dengan Tuan Qadhi kan terkena dengan kawan-kawan kita, okey juga. Ini jangan terkena dengan timbalan mufti, masing-masing takut. Bila kita duk dengar masing-masing pun duk ceritakan tentang timbalan mufti, kita pun jadi takut. Jangan aku pun kena pula. Ya betul. Kena turn saya dipanggil betul-betul ke meja timbalan mufti. Ah sudah. Jadi buat-buat tenangkan diri, duduk depan tengok muka dia, bacalah selawat banyak-banyak. Kemudian dia tengok sijil saya. Wah, ustaz dia kata ustaz. Tinggi juga sijil ustaz ni. Ini kena bagi soalan yang susah-susah ni. Kena bagi soalan kebat lah, soalan yang di luar kotak lah. Wah, kacau macam ini. Maka dia pun tanya kepada saya satu soalan. Apa ditanya tuan-tuan? Beginilah ustaz. Diandaikan ada satu kapal yang besar sedang berlayar di tengah-tengah lautan yang luas lah. Di tengah-tengah lautan, kapal itu jadi karam. Dipukul badai ribut. Sampai akhirnya kapal itu terdampar di satu pulau yang terlalu jauh. Semua manusia mati. Orang yang berada di dalam kapal itu semua mati. Yang hanya hidup dua orang saja, seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki itu teruna, yang perempuan tu anak dara, dua tinggal di tengah-tengah pulau yang tak ada orang. Baru dia tanya soalan. Soalan saya, andai kiranya sepanjang lelaki dan perempuan itu duduk di tengah-tengah pulau yang tak ada orang, adalah beruk ke kera ke harimau singa adalah. Tiba-tiba ada keinginan kedua mereka ini nak bernikah, nak berkahwin. Bagaimana cara dia nak bernikah? Dia tanya, bagaimana cara kedua pasangan ini nak bernikah? Sedangkan pejabat qadi tak ada, wali tak ada, kedua saksi tak ada. Cuba Ustaz bagi jawapan. Tergaru saya kepala tuan-tuan, sedangkan kepala tak gatal, garu pula. Alamak ai, kena aku macam ni. Kita nak jawab, adalah jawapan kita. Tapi macam tak berapa nak confident lah jawapan. Style saya kalau nak jawab sesuatu perlu ada hujahnya, ada dalilnya. Boleh saja kalau nak jawab sebagaimana pernikahan Nabi Allah Ta'ala, Adam dan Hawa kan. Kita nak ambil contoh sebegitu. Tapi dia tak datang. Takkan jawapannya ringkas sebegitu. Jadi saya termenung. Lantas saya gunakan ungkapan ni tuan-tuan. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang sesungguhnya yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya Tuan lebih arif jawapannya daripada saya. Maknanya Tuan tolonglah jawabkan. Saya cakap itu. Apa ya jawapannya Tuan? Nak tahu juga. Maka timbalan mufti pun kata, sebenarnya saya pun tak tahu juga jawapannya. Saya nak dengar jawapan daripada ustaz ni. Rupanya saya pun tak berapa nak confident. Beginilah ustaz. Ustaz rujuk satu kitab, disebutkan kitab sekian-sekian. Ustaz baca habis-habis kitab ini. Kalau dah jumpa jawapannya, WhatsApp pada saya. Alamak, okey juga macam gitu. Alhamdulillah. Lepas tu, dah boleh balik dah. Wah, nampaknya macam mudah. Bermodalkan cari kitab, cari dia punya jawapan, iaitu WhatsAppkan kepadanya. Tapi saya terlupa pula nak WhatsAppkan padanya. Tahu-tahu keputusan dah keluar, tuan-tuan. Saya mengharapkan timbalan mufti terlupalah. Kalau dia ingat, mau tak lulus saya. Tengok keputusan lulus. Ini jangan sampai dia dengar, ni live pula. Ini
ahli masjid ni aja kan. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tuan-tuan boleh gunalah ungkapan ini, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tapi tuan-tuan nak guna waktu bila pula? Nak temu duga apa? Ada satu temu duga, mungkin tuan-tuan nak tambah bini lagi kan? Kan ada temu duga, boleh gunalah ungkapan ni. Baiklah, setelah mana Nabi tak mampu menjawab soalan yang keempat, maka ditanya kepada Nabi soalan yang kelima. Fa akhbirni an amaratiha. Khabarkanlah kepada aku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat. Khabarkan kepada aku akan tanda sebelum berlakunya kiamat. Merujuk kepada tanda kiamat kecil lah. Maka dalam hadis ini, Nabi sebutkan 2 tanda. Daripada banyak-banyak tanda yang ada, Nabi sebutkan ada 2 tanda. Kenapa Nabi sebutkan akan 2 tanda ini? Kerana 2 tanda ini dekat dengan kita. Bahkan mungkin kita di kalangan umat akhir zaman bergelumang dengan akan tanda ini, mungkin kita terlibat akan kedua tanda ini. Apakah kedua tanda tersebut? Yang pertama, Nabi sebutkan di akhir zaman nanti antara tanda berlaku sebelumnya kiamat, kata Nabi, antalida ammatu rabbataha. Kamu akan menyaksikan yang bahawasanya di akhir zaman nanti ramai di kalangan ibu-ibu melahirkan akan tuannya. Ibu-ibu melahirkan akan tuannya. Apa maknanya tuan-tuan? Ibu melahirkan tuannya, apa makna? Maknanya ibu melahirkan anak. Lantas anak itu membesar. Lantas anak itu jadikan kedua ibu bapanya sebagai orang suruhan. Itu yang dimaksudkan. Saya ada orang tanya tuan-tuan. Ada orang tanya, Ustaz, adakah termasuk di antara seorang ibu melahirkan tuannya? Contohnya saya ada anak. Saya ada anak kecil. Saya minta mak saya yang jaga anak saya. Minta mak saya yang jaga anak saya. Saya tak letakkan anak saya kepada pengasuh. Saya letakkan anak saya ini kepada mak saya. Pasal daripada bagi upah kepada pengasuh boleh tahan juga. Kalau pengasuh ni jaga baby dalam 400 juga tuan-tuan. Kalau kat Muar dalam 400 lah. Daripada bagi pada pengasuh, bagi pada mak duitnya, mak dapat duitnya. Tapi dengan syarat kena jaga anak kecil lah, kena jaga cucunya. Adakah ianya termasuk ibu yang melahirkan tuannya, maknanya anaknya yang minta ibunya ataupun ibu mertuanya yang jaga? Untuk menjawab persoalan ini, tuan-tuan, dia ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, andai kiranya mak kita ataupun mak mertua kita yang suka rela, dia sendiri yang nak jaga. Nak bantu anaknya lah, mungkin anaknya susah, dia sendiri yang nak jaga, tak dipaksa, tak diperintahkan, yang ni tak ada masalah. Yang ni tak ada masalah. Tetapi kalau kita sebagai anak, tuan-tuan, yang minta mak kita tolong jagakan sepanjang kita bertugas bekerja, dengan contohnya mengenakan bayaran-bayaran tertentu, maka itu dikategorikan begitu. Kerana apa, tuan-tuan? Anak yang baik, tuan-tuan, anak yang baiklah, dia tak akan ganggu privasi hari tua mak bapak. Di saat ibu ayah kita dah lanjut usia, mungkin ada saki baki umur yang tak tahu bilakah Allah Ta'ala nak jemput. Sepatutnya anak yang terbaik, dia tak akan kacau privasi hari tua ibu bapanya.
Bahkan anak yang baik itu dia akan memberikan satu ruang yang seluas-luasnya untuk mak ayahnya duk pulun bekalan. Mungkin ketika muda banyak longgar amal ibadahnya, pasal sibuk nak bela anaknya kan, nak membesarkan anaknya, katakan ada 10 orang anak, 10 orang lah nak besarkan. Mungkin daripada sudut amal ibadahnya banyak lompong, banyak kurang lah. Daripada sudut baca Quran, mungkin dapat setahun sekali je khatam Quran. Tak dapat nak ke masjid selalu berulang-alik ke masjid. Tak dapat nak duduk dalam majlis ilmu pasal sibuk nak besarkan anak kan. Dan tak dapat nak melazimi ibadah-ibadah sunat, puasa sunat ke, solat sunat ke dan sebagainya. Mak ni banyak lompong. Bila mak ayah kita ni dah berusia dan tak terikat lagi kerana anak-anaknya semua dah berkeluarga, pada ketika itulah sepatutnya mak ayah kita ni diberikan peluang untuk pulun mendapatkan bekalan sebanyak mungkin. Nak cover balik. Dah tak ada terikat, mungkin baca Quran boleh, seminggu sekali boleh khatam Quran kan, dah tak terikat. Seminggu sekali boleh khatam Quran, boleh cari mana-mana majlis ilmu, kuliah subuh ke, kuliah duha ke, kuliah zuhur ke, cari mana-mana yang jadual yang ada lah. Dan boleh berulang-alik ke rumah Allah Ta'ala, solat berjemaah dan sebagainya. Itu, Masya Allah. Tetapi tuan-tuan, kalau diikat dengan menjaga, tak ada masalah. Kalau nak jaga cucu ni sekali-sekala ni tak ada masalah. Mungkin hari-hari cuti, tak ada masalah. Tetapi dah jadi terikat, tu masalahnya. Masalahnya kepada anak yang tak faham tu lah. Mungkin mak ayah tu, kalau dia nak jaga tak ada masalah. Mungkin satu bentuk jariah untuknya. Tetapi anak yang kurang faham. Barunya mak mertua saya tuan-tuan, mak mertua saya dah berusia umur dekat 70, bapa mertua pun 70 lebih. Baru-baru ni bapa mertua dia aksiden. Bila aksiden, dia dah tak mampu nak ke kebun lagi lah. Duduk rumah je. Jadi bila duduk rumah, terkadang banyak tidur daripada segala-galanya. Jadi mak mertua saya minta carikan ada pondok-pondok mana-mana lah, pondok-pondok untuk mengaji. Maknanya terisilah saki-baki usianya untuk memondok, untuk beramal. Saya tengok kat Johor ni macam tak berapa nak jumpa kan, tak ada. Kalau kat Kelantan, kat Kedah banyak lah kan sistem pondok yang ada rumah untuk warga-warga yang berusia untuk menetap di situ. Rupanya kat Muar, ada satu tempat saya pergi, kat Madrasah Darul Istiqomah, tuan-tuan. Saya pergi ke sana, wah memang ada pembelajaran pondok, ada kitab-kitab kuning diajar, bentuk-bentuk zikir dan sebagainya, dan ada pak kiai yang ajar kat situ. Berbetulan pada ketika itu ada satu penginapan, asalnya orang Sabah tu nak balik Sabah, jadi kosong. Saya cerita dengan mak mertua saya, dia nak duduk kat situ. Tanya bayaran. Rupanya bayaran taklah mahal-mahal. Sekepala RM200. Maknanya mak mertua saya kena bayar RM200, bapa mertua saya kena bayar RM200, duduk satu rumah yang agak luas jugalah. Dia ada dapur, ada bilik air lah. Siap api air sekali. Dan dia kata biasanya walaupun ada dapur, tak sempat nak berasap dapur pasal banyak orang infak makan. Maknanya tak ada fikir lain, bangun tidur, solat berjemaah adalah amalan-amalan rutin-rutinnya. Masya Allah. Saya pun rasa seronok jugalah bila dapat bantu sebegitu untuk mereka beramal. Dia kalau malam
daripada maghrib sampai ke 12. Pukul 12 dia ada pengajian kitab dan adalah zikir-zikir. Dia biasa kalau buat ramai-ramai kan jadi semangat sikit kan. Kalau duduk kat rumah seorang-seorang, dia baca Quran sikit dan mengantuk, baca zikir sikit dan mengantuk. Bila ramai dan dibentukkan dalam kelas jadi seronok. InsyaAllah awal bulan 1 ni mula. Ni masih cantik-cantik kan. Ini patutnya kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk mak ayah kita yang telah berusia untuk pulun fokuskan mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satunya tuan-tuan. Baiklah, perkara yang kedua yang Nabi sebutkan berkaitan tentang tanda kiamat kecil dalam hadis ini. Nabi sebutkan wa antaral khufantal uratal alata ri'a asyad yatatawalun fil bunyan. Wa antaral khufantal uratal alata ri'a asyad yatatawalun fil bunyan. Apa maknanya? Kata Nabi di akhir zaman nanti ada satu kelompok manusia, kelompok lelaki yang sebelum ini mereka ni hufaz. Hufaz ni maknanya mereka ini berkaki ayam. Uratal alah, dan mereka ini adalah terdiri di kalangan pengembala-pengembala kambing. Maknanya orang-orang Arab Badui lah. Maka akhir zaman kata Nabi kamu akan menyaksikan di kalangan keturunan mereka ini yatatawalun fil bunyan, akan berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan tinggi. Kita lihat hari ini contohnya apa tuan-tuan? Contoh Dubai. Tuan-tuan pernah sampai Dubai tak? Masya Allah, Dubai hebat. Saya pernahlah sampai Dubai. Waktu itu bawa jemaah umrah transit kat Dubai. Transit kat Dubai. Sempatlah tengok kecantikan Dubai, Masya Allah. Bangunan-bangunan indah. Sampai tahap tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok daripada atas, rupanya diletakkan satu lambang kita for share ni pun dijadikan macam satu penempatan, Masya Allah. Yang dahsyatlah Dubai. Yang kalau kita lihat, bumi Dubai ni pada tahun 1990, semata-mata padang pasir. Tak jumpalah bangunan-bangunan tinggi. Dan kebanyakan didiami oleh orang-orang Arab Badui yang berpindah randah, yang berkaki ayam. Benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi hari ini. Tengok Dubai, Masya Allah, masih lagi berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan tinggi. Hari ini di Dubai, di Qatar dan sebagainya. Ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian bila Nabi sebutkan dua tanda ini, barulah lelaki itu berpuas hati, summan talaq, kemudian lelaki itu pun beredar. Maknanya setelah mana ditanya kepada Nabi 5 pertanyaan, selesai tugasnya, dia terus beredar. Dah tak ada turis sana, turis sinilah. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, falabistu malian. Aku lihat lelaki itu dalam keadaan terpaku. Melihat keadaannya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun katakan kepada aku, ya Umar, atadri manisail, kamu tahu tak siapakah yang bertanya itu? Lelaki yang tadi yang datang bertanya, kamu tahu siapakah lelaki tersebut? Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata baginda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dialah adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini perbahasan hadis yang antaranya Nabi menyebutkan ada dua tanda kiamat kecil. Kita sentuh sikit-sikitlah berkaitan tentang tanda kiamat kecil. Kemudian nanti ada kesempatan lain kita akan khususkan tanda kiamat besar, lebih terperinci. Dan seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan pukul berapa, lama lagi tak?
8, 2, 5. Sekarang 8.19 ada lagi InsyaAllah. 5 minit lagi. Baiklah. Dan satu lagi hadis yang Nabi sebutkan. Kali ini Nabi sebutkan ada 6 tanda. Tadi 2 kan. Nabi sebutkan 2, yang ni Nabi sebutkan 6. Satu hadis daripada Sayyidina Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala utitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuzwati Tabuk wa huwa fi kubbati min Adam. Satu ketika Sayyidina Auf ibn Malik menceritakan yang bahawasanya utitu aku mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana fi ghuzwati Tabuk, ketika mana dalam suasana peperangan Tabuk. Walaupun disebutkan peperangan Tabuk, tetapi peperangan tu tak berlaku, tuan-tuan. Pasal tentera-tentera Rom ni dijadi gerun dengan kekuatan aura, kekuatan umat Islam. Waktu itu, aku menemukan Nabi dalam suasana Tabuk. Suasana Tabuk ni, tuan-tuan, pada ketika itu disebutkan suasana yang kering kontang berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau, dalam keadaan ekonomi pun terjejas lah. Berlaku inflasi daripada sudut ekonomi lah. Maknanya di zaman Nabi pun, Nabi menghadapi terkadang ekonomi yang meleset. Namun bagaimana Nabi nak mengatasi masalah ekonomi, tuan-tuan? Nabi buka seluas-luasnya ruang untuk sahabat-sahabat berinfak. Buka seluas-luasnya untuk sahabat-sahabat berinfak. Maka pada ketika itu ramai di kalangan para sahabat yang dermawan, yang kaya, menginfakkan harta mereka. Antaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Disebutkan 1,500 ekor unta diinfakkan, Masya Allah. Maknanya sahabat-sahabat yang kaya turut menginfakkan harta mereka untuk diagih-agihkan kepada sahabat-sahabat yang susah. Maknanya, tuan-tuan, kita ni kalau orang-orang kaya ni, tuan-tuan, ramai di kalangan orang Islam yang kaya ni, kalau betul-betul lah mereka ni bayar zakat, mereka menyumbang, menginfakkan harta mereka ni, rasanya tak ada seorang pun orang Islam yang miskin, tak ada. Tetapi malangnya ramai yang mengelak daripada membayar zakat. Rupanya itu kaedah Nabi. Maknanya orang-orang kaya ni kena datang bantu. Nak pulihkan ekonomi ni, orang-orang kaya ni kena bantu. Kena infakkan harta mereka. Wa huwa fi kubbati min Adam. Dalam keadaan aku menemukan Nabi ketika itu, Nabi berada di dalam kubbah. Kubbah ni maknanya dalam kemah. Kemah Nabi yang berbentuk kubbah. Kubbah min Adam, kubbah kemah yang diperbuat daripada kulit. Maka sepanjang aku berada di dalam kemah Nabi pada ketika itu, lantas Nabi datangkan kepada aku akan beberapa peringatan. Antara peringatan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Auf, u'dud sitan baina yaday sa'ah. Wahai Auf, kamu hitung, kamu bilang ada 6 perkara. Maknanya bila ke-6 perkara ini sempurna berlaku, maka kamu nantikan akan berlakunya permulaan tanda kiamat besar. Maknanya ke-6 tanda yang disebutkan oleh Nabi adalah merujuk kepada 6 tanda kiamat kecil. Maknanya kalau ke-6 tanda ini sempurna berlaku, maka nantikanlah tanda kiamat besar. Apakah yang Nabi sebutkan? Yang pertamanya Nabi sebutkan mauti, kewafatan aku. Maknanya kewafatan Nabi ni adalah permulaan tanda kiamat kecil. Walaupun ada riwayat lain menyebutkan antara tanda bermulanya
Kiamat kecil ni ketika mana Nabi menerima wahyu yang pertama, itu tanda. Tetapi dalam hadis ini, Nabi sebutkan permulaan tanda kiamat kecil merujuk kepada kewafatan aku. Maknanya tuan-tuan, kalau kita lihat suasana di kalangan sahabat, terkadang perbicaraan mereka ini lebih menjurus kepada bagaimana persiapan-persiapan ataupun bekalan-bekalan sebelum berlakunya hari kiamat. Sedangkan di sisi mereka ni tak ada tanda-tanda berlakunya kiamat pun menceritakan tentang kiamat. Kita ni tuan-tuan yang nampak depan mata kepala kita ni tentang tanda-tanda kiamat, perbicaraan kita ni tak berapa nak berkisarkan tentang persiapan bekalan kan, tak berapa nak ada. Itu beza kita dengan para sahabat. InsyaAllah tuan-tuan ada kesempatan lain nanti kita akan bahaskan 6 tanda ini. Dia lebih berbentuk global lah. Nanti tuan-tuan akan menyaksikan tanda yang ke-6 tu yang ada hubung kaitnya dengan satu tanda yang disebutkan Malhamatul Kubra, peperangan akhir zaman. Nanti kita akan bahaskan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa ashrah bihi sadrina wasta'mil bihi badanina wa atlik bihi lisanina wa qawwi bihi jananina wa asra' bihi fahmina wa qawwi bihi azmina bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.